kembali kepada soalan pertama kepada Rafizi. Apakah nasib IPTS nanti di bawah kerajaan PR jikalau dilaksanakan pendidikan percuma? Daripada pemuda UMNO, saya tak perlu sebut namanya. Silakan. Saudara-saudari, bagi kita tanggungjawab kerajaan ialah menyediakan tempat di institusi pengajian tinggi awam supaya setiap rakyat yang layak, tidak ada diskriminasi dari segi latar belakang atau kursus ataupun kaum, mereka layak mendapat tempat di IPTA. Itu prinsip yang pertama. Pada masa yang sama juga, kita menghargai dan mengalu-alukan sumbangan IPTS. Cuma yang kita tak mahu adalah IPTS yang duduk di rumah kedai. Belanjanya mahal, yuran yang dikenakan cukup tinggi dan membebankan pelajar, tetapi akhirnya kualiti, suasana pendidikan dan pembelajaran tak ada. Jadi sesuasah yang keluar daripada IPTS begini selalunya sukar untuk mendapat kerja, dan mereka ini jugalah yang akhirnya terpaksa menanggung beban PTPTN yang tinggi. Jadi pandangan kita terhadap sumbangan IPTS ialah kita mahukan hanya IPTS yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul ada niche-nya, ada speciality, keistimewaan. Kerana kita yakin IPTS seperti ini, kalau yurannya tinggi sekalipun, kalau kosnya 2 kali ganda berbanding dengan IPTA, siswazah pelajar akan tetap masuk dan memohon ke IPTS ini kerana kualiti. Yang kita tidak mahu rakyat terpaksa masuk ke IPTS kerana tidak ada tempat di IPTA. Jadi pandangan kita mengikut unjuran dan perangkaan yang kita buat, bila keadaan ini berlaku dengan menubuhkan 10 universiti baru, 100,000 tempat, akhirnya ini akan menyebabkan berlakunya apa yang dipanggil sinergi di antara IPTS. IPTS swasta, mungkin ada satu IPTS itu hanya pakar dalam bidang perubatan, satu mungkin dalam perakaunan. Mereka akan bergabung kerana untuk mereka kekal bersaing dan terus maju, mereka tidak ada pilihan lain kecuali bergabung. Inilah model yang dilaksanakan di beberapa negara lain yang mengamalkan pendidikan percuma, termasuklah di Turki. Dan saya juga kena jelaskan bahawa kita tidak pernah mengatakan bahawa kita akan diskriminasikan IPTS. Kita berjanji selepas proses gabungan ini, hanya IPTS yang betul-betul baik dan layak, contohnya Universiti Petronas, contohnya Universiti Tenaga Nasional. Bagi setiap pelajar yang masuk ke universiti-universiti ini, mereka akan mendapat subsidi yuran yang setara dengan apa yang dibelanjakan oleh kerajaan bagi pelajar yang masuk di IPTA. Okey, terima kasih saudara Rafizi. Soalan kepada saudara YBKJ. YBKJ, pendidikan tinggi di Malaysia, apakah ada kelemahannya dan apakah cara untuk memperbaiki kelemahan tersebut? Silakan. Yang pertamanya saya nak perbetulkan saudara Rafizi sikit. Selalu disebut bahawa Turki bagi pendidikan percuma, Turki bagi pendidikan tinggi percuma. Tapi tuan-tuan dan puan, baru-baru ni pelajar-pelajar mahasiswa di Turki telah berdemonstrasi membantah kenaikan yuran universiti. Jadi contoh kita kalau ada masalah, saya perkenalkan saudara Rafizi kepada Google. Senang dan mudah. Tuan-tuan dan saudara sekalian, kalau kita cakap soal hala tuju pendidikan negara, dia bukan terbatas kepada PTPTN. Kerajaan kita melaksanakan banyak perubahan daripada 2-3 tahun yang lepas, yang diperkenalkan roadmap untuk pengajian tinggi untuk memastikan bahawa pendidikan negara kita, tinggi negara kita dapat dimantapkan lagi. Yang pertamanya, kita bagi autonomi kepada universiti. Sekarang ini universiti seperti Universiti USM, Apex University dan 4 lagi universiti research diberikan autonomi untuk memilih Naib Chancellor mereka, diberi autonomi untuk memilih fakulti mereka, diberi autonomi untuk menentukan peruntukan yang dibelanjakan, diberi autonomi untuk pilih pelajar-pelajar yang dapat masuk ke dalam universiti tersebut. Dan kalau kita nak cakap soal autonomi bagi pelajar-pelajar yang begitu lama menjadi perjuangan kata-kata pihak termasuk diri saya sendiri,
yang meminda AUKU pada hari ini untuk membenarkan pelajar-pelajar bebas untuk politik, bukannya kerajaan Pakatan Rakyat, tetapi tidak lain tidak bukan kerajaan Barisan Nasional juga. Kita memperkukuhkan kurikulum di peringkat IPT. Kita telah semak semula 2,500 kursus dan program yang ada di IPTA. Sebab dulu katakan bahawa ketidakboleh pasaran pelajar-pelajar IPTA. Pada hari ini oleh kerana keboleh pasaran, marketability pelajar-pelajar IPTA itu ataupun mahasiswa di peringkat universiti awam itu sudah menjadi satu bidang hasil utama ataupun MKRA, Kementerian Pengajian Tinggi. Oleh sebab itu keboleh pasaran pelajar-pelajar ini sudah meningkat sampai 75% daripada graduan ataupun siswazah kita akan dapat cari kerja dalam 6 bulan selepas mereka keluar daripada universiti. Antara yang lain juga, kita pastikan kualiti tenaga pengajar kita meningkat. Kita nak pastikan bahawa menjelang tahun 2015 kita ada 18,000 tenaga akademik yang berkelayakan PhD. Menjelang tahun 2023, 60,000 tenaga akademik di peringkat IPTA yang ada sekurang-kurangnya doktorat ataupun PhD di kalangan ataupun sebagai kelayakan mereka. Ini semua adalah usaha untuk memperbaiki pendidikan dan pengajian tinggi kita. Dan juga kita tak lupa, jangan kita hanya tertumpu kepada golongan yang terpelajar yang boleh masuk ke universiti. Bukan semua orang boleh masuk universiti, tuan-tuan dan puan. Kita kena ingat juga aliran yang alternatif tak disebut langsung oleh Pakatan Rakyat, iaitu pendidikan vocational, technical yang tercicir daripada SPM. Saya tahulah Pakatan Rakyat nak jaga elit, ya, tetapi kita cakap soal mereka yang tercicir daripada SPM. Kerajaan kita akan menyediakan 90,000 tempat baru dalam college community. Saya tahulah saudara Rafizi menghina college community, dia kata college yang ada di rumah kedai ni siapa nak pandang. Tapi kebanyakan college community, termasuk college community Rembau di kawasan saya, ada di rumah kedai. Ramai daripada mereka datang daripada pelajar-pelajar yang miskin, yang tak ada peluang, yang tercicir daripada SPM. Inilah college yang ada di rumah kedai ini. Tetapi inilah yang akan angkat martabat mereka yang tercicir daripada SPM. Okey. Yang PR harap tenang. Okey, habis. Dah habis. Okey, kita kembali kepada saudara Rafizi. Saya nak minta izin daripada pihak penganjur. Kalau nak ikutkan, dia beri tiga soalan daripada penonton. Tapi tak adil saya rasa. 2 kepada Rafizi, 1 kepada KJ. Boleh tak saya ambil 1 lagi untuk diberikan kepada KJ? Anda bukan penganjur Datuk Samudin. Okey, tak apa. Datuk Samudin boleh, ya? Okey, cuma 3 minit sajalah diberikan. Okey, saudara Rafizi, hanya sebilangan kecil saja yang tidak membayar hutang PTPTN ini daripada UMNO juga. Oleh itu, bukankah penambahbaikan PTPTN lebih baik daripada menghapuskannya? Silakan, 3 minit. Saudara, jumlah hutang yang telah diluluskan sampai tahun 2011 adalah 43 bilion. Jumlah yang dikutip adalah 3 bilion. Selama 1997 sampai tahun 2011. Dan unjuran kita dengan peningkatan hutang sebanyak 11% tiap-tiap tahun untuk pelajar IPTA dan juga 17% tiap-tiap tahun untuk IPTS. Dalam tahun 2020, tiap-tiap tahun PTPTN akan meluluskan pinjaman berjumlah 24 bilion. Dalam tahun 2020, jumlah pinjaman terkumpul yang telah diluluskan adalah 177 bilion. Kalau dalam masa 15 tahun hanya 3 bilion yang dikutip, apa jaminan yang kita ada dalam 8 tahun akan datang ini kita boleh tampung 177 bilion? Ini bukan soal nak salahkan pelajar. Saya tak salahkan pun Kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu saya mohon saudara KIB malam ini kita lihat secara objektif. Masalah kita ialah kerangka dan model pembiayaan pendidikan tinggi yang ada sekarang ini dah tak mampu
mampu, tak mampan, yang macam saudara Khairi sebut, seperti yang berlaku di Amerika Syarikat dan negara-negara lain, bila kadar bayar balik semula pelajar itu terlalu rendah oleh sebab-sebab ekonomi semasa, tak ada kerja, kos sara hidup, gaji tak naik, akhirnya lepas 10 tahun, 15 tahun, negara juga yang terpaksa menanggung hutang 177 bilion itu. Sebab itu bezanya kita sebut sekarang. Sebelum kita terjebak menjadi seperti Amerika Syarikat yang hutang pelajarnya sudah mencecah 2.6 trilion, baik kita tukar model sekarang, kerana pada kadar 24 bilion hutang sekarang, kita masih lagi mampu menanggung 2 bilion tiap-tiap tahun, berbanding kalau kita tunggu tahun 2020 saudara-saudari nak tanggung hutang 177 bilion, maka benarlah apa yang Datuk Idris Jalil kata, kalau kita tunggu bankruptlah Malaysia dalam tahun 2020. Jadi bezakan, saya tak sebut langsung tentang menang pilihan raya, saya tak sebut langsung tentang untuk mendapatkan undi orang muda. Ini soal kerangka ekonomi yang lebih penting. Dengar, ini soal kerangka ekonomi. Kita sudah tengok pengalaman di negara-negara lain. Kita tahu di persimpangan ini kita akan terjumus ke gawah hutang seperti itu. Sebab itu kita minta buka model sekarang. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Fizi. YB KJ, apakah harap dapat dikenal? Okey, YB KJ soalan terakhir ya. Untuk pusingan ni 3 minit saja. Apakah rasional PTPTN mengambil pinjaman dari KWSP bernilai 13.5 bilion, KWAP 500 juta dan bank-bank CIMB dan Arab Nation Bank 16.9 bilion untuk menampung kos mereka? Apa ni? Saya nampak moderator desperate sangat, terpaksa cari soalan. Jadi soalan ni mudah dijawab. Sebenarnya mudah dijawab. Saya rasa tidak ada masalah. Pada awalnya sewaktu PTPTN diluluskan, bawa dalam parlimen, dibentang dalam parlimen, disokong oleh Pemangku Perdana Menteri Dr. Sri Anwar pada waktu itu, disokong oleh DAP, Limkit Siang kata tambah lagi PTPTN, kita suka PTPTN ini ya. Itulah pada waktu itu ya. Pada waktu itu memang kerajaan bagi grant. Kita bagi grant terus kepada PTPTN. Tetapi apabila didapati bahawa grant itu adalah satu tanggungan kepada kerajaan, kerajaan telah buat keputusan supaya dana yang diberi oleh PTPTN kepada pelajar-pelajar ini didapati ataupun dipinjam daripada institusi-institusi kewangan, termasuk juga KWSP yang akan melabur. Cuma di sini saya ingin nyatakan bahawa kos pembiayaan pinjaman PTPTN yang dibuat dengan bank-bank komersial, yang dibuat dengan institusi kewangan, yang dibuat dengan KWSP, kadar bunga ataupun kos tersebut ditanggung oleh kerajaan. Maksudnya PTPTN tak perlu bayar kos pembiayaan yang dipinjam daripada KWSP dan bank-bank komersial. Maksudnya tidak ada kos yang ditanggung oleh PTPTN, tidak ada kos yang diberi kepada PTPTN dapat pinjaman dengan interest free, kadar faedah yang percuma oleh kerana kerajaan yang membiayai kadar kos pembiayaan tersebut. Oleh sebab itu, saya nak cadangkan satu idea yang lebih realistik yang sebenarnya ada sama dalam buku Jingga juga, iaitu daripada kita memansuhkan PTPTN, daripada kita bagi pendidikan secara percuma, yang mana unjuran saya akan bankruptkan negara kita dalam 2 ataupun 3 tahun, kita sedia untuk menawarkan cadangan yang saya dah sampaikan kepada Perdana Menteri, yang saya rasa rata-rata mahasiswa anggap hutang perlu kita bayar, kita nak menyumbang kepada negara juga, tetapi kita mansuhkan 1% kos pengurusan kita. Saya rasa apa yang disebut tadi, masalah di Amerika Syarikat dan sebagainya, tidak disebut soal pemansuhan hutang, sebab mereka tahu hutang itu adalah hutang. Yang disebut sekarang ini, yang Presiden Obama sendiri kata adalah untuk memastikan bahawa Stratford Student Loans itu kenaikan kadar bunga interest rate
ditangguhkan. Itu saja, bukan pemansuhan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena faham bahawa PTPTN kita kena buat cadangan yang realistik, yang tidak akan memudaratkan masa depan negara kita, yang akan meringankan beban di kalangan student, dan saya percaya inilah